Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita dalam matematik tahun 2 di dalam kemahiran yang terakhir sekali iaitu menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan situasi harian. Kemahiran penyelesaian masalah ini adalah kemahiran yang terakhir sekali dalam setiap operasi yang kita belajar dalam tambah, tolak, darab dan bahagi. Dan ianya mengaplikasikan setiap pengetahuan yang kita belajar dalam kemahiran-kemahiran yang terdahulu. Untuk kemahiran penyelesaian masalah bahagi ini, murid boleh rujuk buku teks matematik jilid 1, muka surat 118 dan juga sehingga 120. Di situ murid dapat lihat ada beberapa contoh dan juga bagaimanakah langkah pengiraan untuk menyelesaikan setiap soalan yang diberi. Dan cikgu akan tunjukkan juga di dalam video ini juga. Okey, secara umumnya teknik penyelesaian masalah ada banyak, tetapi cikgu akan fokuskan kepada 4 langkah yang utama. Langkah yang pertama, baca dan fahami soalan. Itu adalah perkara pertama yang kita kena buat, iaitu baca dan juga faham. Itu adalah dua perkara yang kita kena buat. Kalau kena baca, mesti kena faham. Kemudian yang kedua, kita cari kata kunci. Okey, dalam kata kunci untuk bahagi ini, dia mesti diikuti dengan katakanlah diberi sama banyak. Sama banyak ini adalah salah satu kata kunci yang membayangkan tentang operasi bahagi. Kemudian langkah yang ketiga, dari kata kunci ini kita menentukan operasi. Bila operasi ini, dia ada 4 operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Ianya berpandukan kepada setiap kata kunci yang diberi. Dan setelah kita selesaikan langkah ketiga, kita beralih ke langkah keempat iaitu bina langkah pengiraan. Bina langkah pengiraan ni ataupun dalam bahasa mudah, bentuk lazim. Tujuan kita buat bentuk lazim ni, kita nak cari jawapan. Itulah kita punya matlamat. Bila kita buat bentuk lazim, kita nak cari jawapan. Okey, maknanya katakanlah untuk semua operasi tambah, tolak, darab, bahagi ni kita boleh gunakan teknik-teknik ini sebab langkah dia sama, cuma bila kita gunakan teknik ini macam tambah, tolak, darab, bahagi, kata kunci dia berbeza. Bila dapat kata kunci itu baru kita boleh tahu operasi apa yang kita nak gunakan. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan beberapa penerangan dan juga contoh bagaimana untuk menyelesaikan masalah bahagi. Murid pun boleh lihat dalam buku teks sebab benda yang sama juga yang cikgu tayangkan di sini. Dan tujuan cikgu letakkan juga dalam video ni supaya cikgu dapat memberikan penerangan lebih lagi. Okey, tengok contoh nombor 2. Umar ada 12 ekor ikan. Dia masukkan 4 ekor ikan ke dalam setiap balang. Okey, dia masukkan 4 ekor ikan. Itu adalah kata kunci dia. Masukkan 4 ekor ikan ke dalam setiap balang. Okey, maksudnya kita masukkan dalam balang dan bila kita masukkan, mestilah kita memasukkannya sama banyak. Itu adalah kata kunci. Maknanya kita faham soalan tu memerlukan ikan itu diberi sama banyak ke dalam setiap balang. Bila kita bayangkan, kita dah faham kehendak soalan, bermakna kita tahu dah soalan ini memerlukan kita buat bahagi. Murid boleh lihat ada gambar rajah di bawah ini. Katakanlah ini 12 ekor ikan, lepas tu dia sediakan beberapa balang di situ. Maksudnya dia masukkan. Masuk dia, sini masuk sini, sini masuk sini. Ikut padanan dan seterusnya sampai habis sini, 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 sini. Yang ini sini, yang ini sini. Seterusnya sampai ikan tu sudah habis diagihkan. Kemudian barulah kita tahu. Maknanya semua ekor ikan ni setiap balang ada 4 dan
Bila kita dah asingkan ikut balang, balang yang diperlukan adalah 3. Dan ini adalah bentuk lazim. Inilah yang kita selalu buat, bentuk lazim dalam bentuk cikgu panggil sebagai bentuk rumah. Kita dah tahu dah nombor mana masuk dalam, nombor mana letak luar. Lepas tu kita gunakan sifir dan seterusnya. Sebenarnya ada banyak cara sebenarnya. Seperti yang ditunjuk di sini, dia buat garis nombor. Ingat lagi tak cikgu ada tunjuk cara, katakanlah sama ada buat tolak berulang-ulang pun boleh ataupun buat bentuk lazim rumah. Kalau kita buat tolak berulang-ulang, katakanlah tolak berulang-ulang tadi yang cikgu tunjukkan sebelum ni. Okey, katakanlah kita ambil 12 tolak, katakanlah dia masuk 4 kan. Tolak 4, 8. Tolak 4, 4, tolak 4, 0. 1, 2, 3. Tetap juga dapat jawapan 3. Itulah maknanya kita boleh gunakan beberapa langkah ataupun beberapa metod. Janji pada akhirnya kita akan dapat jawapan yang sama. Ini dalam bentuk rumah pun kita boleh dapat jawapan macam ni juga. Dapat 3. Ini pun dapat 3. Ini pun dapat 3. Sebab apa? Sebab ada 3 kali anak panah berulang bergerak ke belakang. Okey. Boleh faham? Mungkin pelan-pelan boleh faham. Okey, seterusnya soalan 3. 50 orang murid lawat muzium negara naik van. Setiap van boleh muat 10 orang murid. Berapakah van yang diperlukan? Katakanlah ini situasi yang diberi 50 orang murid melawat muzium negara naik van. Boleh tak kalau 50 tu dimuatkan dalam satu van? Memang tak muat. Kita tahu dalam satu van pun paling ramai dia boleh muat 10 hingga 12 orang. Bermakna takkan kita nak buat van tu jadi macam tong sardin, tin sardin kan. So dia memerlukan beberapa buah van. Bermakna kita dapat bayang, kita dapat faham hendak soalan dia nak agihkan 50 orang murid itu ke dalam beberapa buah van. Bila kita tahu diagihkan, dia sebut agih, ini membawa maksud bahagi. Ini membawa maksud bahagi. Bermakna, tengok ayat matematik diberi 50 orang murid. Katakanlah lepas tu setiap van ada 10 orang. Okey. Dan tengok kepada carta di bawah dia, kita buat secara jadual. Katakanlah kalau satu van 10 orang, kalau 2 van 20, 3 van 30, 4 van 40, 5 van 50. Kita menggunakan gandaan 10-10. Sebab dia 10, 10, 20, 30, 40, 50. Itu kalau secara umum. Tapi kalau memerlukan pengiraan, macam inilah yang kita perlu buat. Ini dalam bentuk rumah. Mesti kalau bentuk lazim, nak tak nak mesti kena buat pengiraan secara rumah. Dan kalau kita nak buat semakan, katakanlah kita rasa kita tak yakin jawapan kita betul ke tak betul, kita buat dalam kaedah tolak berturut-turut nombor yang sama. Maksud dia 50 tolak, sebab dia 10, 10 tolak 10, 04 tolak 10, 03 tolak 10, 02 tolak 10, 01 tolak 10, titik. Kemudian kita tengok berapa kali 10 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya berapa kali dia tolakkan 10, 10? 5 kali. Tetap maknanya ini pun betul, ini pun betul. Kita boleh buat secara semakan semula. Kita nak tengok jawapan kita dalam bentuk lazim rumah ni sama tak dengan kaedah lain. Sebab kaedah ini pun boleh guna sebenarnya. Tapi ini adalah sebagai langkah untuk menyemak semula. Okey, seterusnya kita nak ini dalam buku teks muka surat 122 dalam bahagian cuba jawab, kita nak bincangkan bagaimana nak menjawab soalan ini. Sarah susun 48 keping foto sama banyak ke dalam 6 buah album. Berapa
berapakah foto di dalam setiap album itu? Dia kata Sarah susun nombor 48 keping foto sama banyak. Bila dah ada perkataan sama banyak ni, operasi dia adalah bahagi. Kita dah tahu dah sebab apa kita cari, ada setengah soalan dia dah bagi awal-awal perkataan kata kunci ni. Bila sama banyak ke dalam 6 buah album, bermakna nombor yang terlibat di sini dalam bentuk lazim ini 48 bahagi dengan 6. Okey, kemudian kita dah tahu dah, kita dah baca, kita dah faham. Langkah pertama, langkah kedua kita mencari kata kunci, dah jumpa. Langkah ketiga menentukan operasi, kita dah tahu dah operasi bahagi. Dan sekarang ni kita akan masuk langkah keempat, iaitu buat pengiraan, nak mencari jawapan. Bermakna nombor apa yang terlibat? 48 bahagi 6. Kita buat ni dulu. 48 bahagi 6 sama dengan berapa? Ini adalah ayat matematik. Daripada ayat matematik ini kita akan bina bentuk lazim. Okey, kita buat bentuk rumah. Kemudian nombor yang di depan masukkan di dalam, nombor yang dari satu letak di luar. Kemudian kita dah ada bentuk lazim, kita buat pengasingan. Cikgu lebih suka murid buat pengasingan supaya murid tahu apa yang mana satu yang kita perlu fokuskan. Kemudian kita senaraikan sifir 6. Kita tengok sebab apa nombor 6 kat luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh buat DD untuk garisan untuk mengira 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Kemudian kita tengok ini nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai kedudukan yang ke-9. Kemudian kita bergerak ke bentuk lazim kita. Okey, kita tengok nombor yang berada di dalam rumah 4. Kita tengok dalam senarai sifir 6 tak ada nombor 4. Yang paling hampir pun 6. Tapi 6 lebih besar daripada 4. Maknanya kita tak boleh ambil. Langkah kita kosong di atas, tolak kosong di bawah. 4 tolak kosong, 4, 8 salin di bawah 8. 8 ni kita tulis sebelah 4 bermakna jadi 48. Dan dalam sifir 6 ada nombor yang sama. Bila ada yang sama kita pilih yang sama. Kita bulatkan kedudukan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini kita letakkan di atas. Kemudian nombor 48 kita salin balik. Tolak 8 tolak 8, titik. 4 tolak 4, titik. Ada tak nombor lagi yang kita belum kira? Maknanya dah belakang 8 tak ada nombor lagi dah. Maknanya inilah jawapan dia. Jawapan dia ialah 8. Inilah dia punya langkah demi langkah. Daripada soalan ni tadi, kita baca tentukan operasi, kata kunci, lepas tu tentukan operasi dan akhir sekali inilah langkah keempat dia. Okey, kemudian soalan seterusnya, kita akan buat perbincangan. Soalan nombor 4. Puan Ho ada 96 buah buku cerita. Dia masukkan buku itu sama banyak dalam 10 buah beg untuk diberikan kepada anak yatim. Berapakah buku yang tidak dapat dimasukkan? Kita baca balik. Puan Ho ada 96 buah buku cerita. Dia masukkan buku itu sama banyak. Ini pun dah terus ada kata kunci. Maknanya sama banyak, maknanya dimasuk sama banyak, maknanya kita kena buat bahagi. Kita tahu dah soalan ni kena buat bahagi ke dalam 10 buah beg untuk diberikan kepada anak yatim. Kemudian soalan, berapakah buku yang tidak dapat dimasukkan? Bermakna bukan semua buku yang boleh masuk dalam beg, ada buku yang kita tak boleh masuk. Maknanya buku yang tak dapat masuk tu adalah bakinya. So, kita dah baca soalan, kemudian kita dah kata kunci pun kita dah jumpa. Seterusnya kita nak menentukan operasi pun kita tahu soalan ni memerlukan kita buat bahagi, dan pada langkah yang keempat kita nak membuat pengiraan.
Okey, bermakna kita cari nombor. Ada nombor 96. 96 bagi berapa? Bahagi dengan 10. 10 sama dengan berapa? Okey. So, kita cuba buat. Sama juga bila bahagi dia ada rumah 9, 6, kemudian 10 di luar, kemudian kita senaraikan CP10. Kita gunakan CP1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tambah kosong di belakang. Kemudian cikgu lebih menggalakkan murid asingkan nombor. Kita tengok 9. Ada tak nombor 9 dalam CP? Yang ada paling kalau tak ada, cari yang hampir. Hampir pun 10. Tapi 10 lebih besar dari 9. Bermakna kita tak boleh guna. So, kita buat kosong di bawah atas, tolak kosong di bawah 9. Kemudian 6 salin sebelah 9 jadi 96. Kita tengok CP 10, ada tak nombor 96? Tak ada. Yang paling hampir 90. Kedudukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kedudukan ke-9 letakkan di atas, nombor 90 salin. Kemudian kita tolakkan 6 tolak kosong 6, 9 tolak 9 titik. Dan tak ada lagi nombor yang belum kita kira, bermakna yang di bawah ini adalah baginya. Bermakna jawapan dia 9 bagi 6. Kita kembali pada soalan tadi. Dia tanya apa? Berapakah buku yang tidak dapat dimasukkan? Kalau kita nak tahu mana buku yang tak masuk, ialah nombor yang berada di bawah, iaitu 6 buah buku. Okey, maknanya kita dah faham apa soalan yang nak kita buatkan di sini, dan kita dah mencari penyelesaian dalam bentuk pengiraan bentuk lazim, dan itulah langkah demi langkah yang kita kena buat semasa kita menyelesaikan masalah operasi bahagi. Yang pertama sekali, mesti baca, mesti faham. Yang kedua, cari kata kunci. Ketiga, tentukan operasi. Keempat, kita buat pengiraan. Dan cikgu harap murid dapat memahami penerangan yang cikgu berikan berkenaan dengan kemahiran masalah ini. Ianya adalah salah satu kemahiran yang agak mencabar, memandangkan ia memerlukan murid mengaplikasikan pengetahuan sedia ada, sama ada dalam kemahiran yang terdahulu dan juga kemahiran membaca dan memahami soalan. Okey, cikgu harap murid faham, dan sekiranya ada masalah boleh hubungi cikgu, dan tolong siapkan latihan yang telah diberikan, dan sekiranya memerlukan latihan tambahan, murid boleh buat latihan yang terdapat sama ada di dalam buku teks dan juga soalan yang terdapat di dalam buku aktiviti. Jumpa lagi dalam sesi pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.